Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muizzuddin Ramadan bin Zulkifli. Nombor kad metrik KTD 231103047. Dan saya daripada semester 3. Hari ini saya akan membentangkan sebuah pembentangan daripada madah Qiraat As-Sab'ah, dan nombor subjeknya SIQ 2213. Bab yang akan saya bentangkan pada hari ini adalah Babul Basmalah dan bab surah Ummul Quran. Seterusnya bab Al-Idghamul Kabir dan bab Ha'ul Kinayah. Baik, saya akan mulakan untuk bab yang pertama, iaitu Babul Basmalah. Untuk matan yang pertama, wa basmala baina surataini bisunnatin rijalun namauha diryatan wa tahammula. Di dalam matan yang pertama ini terdapat 4 rumus, iaitu huruf ba untuk Qalun, huruf ra untuk Kisai, huruf nun untuk Asim, dan huruf dal untuk Ibnu Katsir. Keempat-empat imam ini mereka membaca dengan Al-Basmalah di antara 2 surah, kecuali di dalam surah Al-Anfal dan surah At-Taubah. Baik, kita sambung untuk matan yang kedua. Wa wasluka bainas surataini fasahatun wasil waskutan kullun jalayahu hassala. Bagi matan yang kedua ini, ia menerangkan tentang Imam Hamzah. Dia membaca dengan wasal tanpa Al-Basmalah, yakni Imam Hamzah dia membaca dengan tidak berhenti, yakni menyambung sahaja tanpa Al-Basmalah. Untuk contoh bagi Imam Hamzah ini, thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'imi wal 'asr. Baik, untuk matan yang kedua, sambungan dia, Imam Ibnu Amir, Warsh dan Abu Amru mereka membaca dengan 3 wajah. Yang pertama, mereka membaca dengan Al-Basmalah kecuali antara surah Al-Anfal dan At-Taubah. Yang kedua, mereka membaca dengan wasal tanpa Al-Basmalah. Dan yang terakhir, mereka membaca dengan saktah tanpa Al-Basmalah. Contoh yang pertama dan yang kedua telah saya berikan pada awal tadi, dan saya akan memberikan contoh untuk yang ketiga sahaja, untuk saktah tanpa Al-Basmalah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba tabbat yada abi lahabin wa tabb. Baik, saya akan sambung untuk matan yang ketiga. Wala nassaka la hubba wajhin dzakartuh wa fiha khilafun jiduhu wadihut tulah. Baik, matan yang ketiga ini menerangkan tentang sambungan untuk matan yang kedua tadi. Ketiga-tiga imam tadi, Imam Ibnu Amir, Imam Warsh dan Abu Amru, untuk bacaan mereka yang ada 3 tadi, tidak terdapat nas yang sahih yang menyatakan sedemikian. Wajah bacaan tersebut hanyalah khilaf di antara ahlul ada. Baik, kita masuk matan yang keempat. Wasaktuhumul mukhtaru duna tanafusin wa ba'duhum fil arba'iz zuhri basmalah. Pada matan yang keempat ini menerangkan kepada kita tentang bacaan saktah. Bacaan saktah, iaitu berhenti sebentar tanpa bernafas, adalah wajah atau cara bacaan yang didahulukan bagi Imam Warsh, Ibnu Amir dan Abu Amru. Tetapi bacaan tersebut hendaklah berada di akhir surah. Terdapat wajah bacaan di kalangan ahlul adab yang mereka membacanya dengan Al-Basmalah, atau mereka meriwayatkan bacaan mereka
dengan membaca Al-Basmalah pada akhir surah. Antara surah-surah berikut ialah akhir surah Al-Mudaththir dengan awal surah Al-Qiyamah. Yang kedua, akhir surah Al-Infitar dengan awal surah Al-Mutaffifin. Yang ketiga, akhir surah Al-Fajr dengan awal surah Al-Balad. Dan yang keempat, akhir suratul Asr dengan awal surah Al-Humazah. Baik, saya akan menerangkan untuk bab yang kedua, iaitu bab surah Ummul Quran. Matan yang pertama, وَمَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ رَاوِيهِ نَاصِرٌ وَعِنْدَ الصِّرَاطِ وَالصِّرَاطِ لِقُنْبُلَا بِحَيْثُ أَتَى. Baik, untuk matan yang pertama ini bagi Imam Asim dan Imam Al-Kisai, kedua-dua mereka membaca pada kalimah Maliki di dalam surah Al-Fatihah dengan meletakkan alif selepas huruf mim. Selain daripada mereka berdua yang kita boleh katakan sebagai Al-Baqun, mereka membaca dengan tanpa alif. Seperti contoh bagi Imam Al-Kisai dan Imam Asim, Maliki Yawmiddin, dan bagi Al-Baqun, Maliki Yawmiddin. Baik, seterusnya untuk matan yang pertama sambungannya, wa inda sirati was-sirati likumbula bihaitsu ata. Baik, pada matan ini menerangkan tentang pada kalimah sirat dan as-sirat pada surah Al-Fatihah dan di tempat yang lain juga di dalam Al-Quran. Para qurra membacanya pada tiga pendapat. Yang pertama, Imam Qunbul, dia membaca dengan perkataan sirata dengan as-sirat dengan menukarkan huruf sa kepada huruf sin. Seperti contoh, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Untuk matan yang seterusnya, bihaitsu ata wasada zayan ashimmaha lada khalafin washmin li khalladil awwala. Baik, matan yang kedua ini menerangkan tentang Imam Khalaf. Dia membaca dengan menukarkan atau menggantikan huruf sa itu kepada huruf zai, yakni ishmam, pada semua tempat di dalam Al-Quran. Seperti contoh, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Yang ketiga, bagi Imam Khalad, dia membaca dengan ishmam juga, tetapi pada tempat yang pertama sahaja. Maksudnya dia membaca dengan, dia menukarkan huruf sa yang pertama dengan huruf zai, ishmam, dan pada surah Al-Fatihah sahaja di dalam kalimah as-sirata. Contohnya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Baik, matan yang seterusnya, alaihim ilaihim hamzatun waladaihimu jami'an bidammil ha'i waqfan wa mawsila. Bagi matan yang ketiga ini menerangkan tentang Imam Hamzah. Dia membaca dengan dhammah pada huruf ha pada tiga kalimah di semua tempat di dalam Al-Quran, iaitu alaihim, ilaihim dan ladaihim. Tak kisah sama ada ketika wasal, yakni sambung, ataupun ketika waqaf, berhenti. Jadi untuk Imam Hamzah, dia menukarkan huruf ha tersebut yang berbaris kasrah kepada baris dhammah. Jadi contohnya, dia akan jadi alaihum, ilaihum dan ladaihum. Seperti contohnya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Begitulah contohnya. Baik, untuk matan yang keempat dan yang kelima, wasil dhammi mimil jam'i qabla muharrakin nirakan wa qalun bitakhyirihi jala wa min qabli hamzil qat'i silha liwarshihim wa askanaha al-baquna ba'du litakmula. Baik, untuk matan yang keempat dan yang kelima ini, dia menerangkan tentang cara bacaan bagi hukum mim jamak yang terletak
sebelum huruf berbaris pada semua tempat di dalam Al-Quran. Jadi yang pertama bagi Imam Ibnu Katsir, dia membaca dengan silah, yakni menyambung huruf mim dengan huruf mad waw. Seperti contoh alaihimu. Jadi kita tengok dekat perkataan asal dia alaihim. Mim tu adalah mim jamak, menunjukkan jamak. Jadi bagi Imam Ibnu Katsir, dia membaca dengan silah huruf mad waw. Jadi bacaannya ialah siratal ladzina an'amta alaihimu. Yang kedua bagi Imam Qalun, dia membaca dengan dua wajah, yakni khilaf antara sukun dan silah. Maksudnya kalau waktu sukun dia akan membaca dengan alaihim, dan ketika silah dia boleh baca dengan alaihimu. Baik, yang ketiga Imam Warsh, dia membaca dengan silah sekiranya huruf berbaris yang terletak selepas daripada huruf mim itu ada huruf hamzah qata'. Jadi dia akan membaca dengan silah. Tetapi untuk Imam Warsh ini, dia akan membaca dengan 6 harakat. Seperti contoh alaihimu a'anzartahum. Selain daripada ketiga-tiga imam ini, iaitu Imam Ibnu Katsir, Imam Qalun dan Warsh, Baki atau Al-Bakun, mereka membaca dengan sukun mati pada mim jamak tersebut. Seperti contoh ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Seperti itulah contohnya. Baik, untuk matan yang seterusnya, wa min duni waslin wa dhammuha qabla sakinin likulli wa ba'da al-ha'i kasru fatal ala ma'al kasri qabla al-ha' aw al-ya'i sakina wa fil wasli kasru al-ha'i bid-dhammi shamlala kama bihimul asbab thumma alaihimul qital wa kiflil kulli bil kasri mukmila. Matan ini menerangkan tentang apabila huruf mim jamak berada sebelum huruf sakin, yakni mati, kesemua qura' membacanya dengan baris dhammah, yakni baris hadapan pada huruf mim tersebut, tanpa silah ataupun tanpa sambung ketika bacaan wasal. Seperti contoh wa antumul a'launa. Sekiranya huruf mim jamak tersebut berada sebelum huruf sakin, yakni mati, dan sebelum huruf tersebut ada huruf ha, dan huruf ha tersebut sebelum dia terdapat huruf ya yang mati, ataupun kalau bukan huruf ya, huruf yang berbaris kasrah. Jadi cara bacaan pada huruf mim dan ha berkenaan ialah bagi Imam Abu Amru, dia membaca huruf mim dengan kasrah, yakni baris bawah ketika wasal. Contohnya fi qulubihimil ijla ataupun alaihimil qital. Yang kedua bagi Imam Hamzah dan Imam Al-Kisai, mereka membaca dengan baris dhammah, yakni baris hadapan pada huruf ha dan pada huruf mim ketika wasal. Seperti contoh alaihumul qital. Baik, seterusnya Al-Bakun ataupun qura' yang selain daripada saya sebutkan tadi, selebihnya mereka membaca dengan baris kasrah pada huruf ha dan baris dhammah pada huruf mim. Seperti contoh fi qulubihimul ijla. Kecuali pada Imam Hamzah. Imam Hamzah macam yang saya terangkan sebelum ini pada 3 tempat, iaitu alaihim, ilaihim dan ladaihim. Dia membaca dengan alaihum, ilaihum dan ladaihum. Untuk bab yang ketiga, iaitu bab al-idghamul kabir,
Saya akan membacakan matan yang pertama. Wadunakal adramal kabira wa kutubuh Abu Amrin wal Basri fihi tahaffala. Baik, untuk matan yang pertama ini, ia menerangkan dalam bab idgham kabir ini, bacaan idgham secara sahihnya yang dimaksudkan adalah bagi riwayat As-Susi, walaupun secara jelas dalam matan ini menyebutnya bagi riwayat Abu Amr. Untuk matan yang kedua, fa fi kilmatin anhu manasikakum wa ma salakkum wa bakil babi laysa muawwala. Matan yang kedua ini menerangkan tentang apabila berjumpa dua huruf mutamathilain. Maksud mutamathilain ni dua huruf yang sama, yang berbaris. Dua huruf tersebut dia berjumpa di dalam satu kalimah dan dua-dua huruf tu berbaris, maka Imam As-Susi tidak membaca dengan idgham, melainkan pada dua kalimah sahaja, iaitu kalimah manasikakum dan kalimah ma salakakum. Jadi Imam As-Susi apabila berjumpa dua kalimah ini, maka dia akan membaca dengan manasikum dan ma salakakum. Matan yang seterusnya, yang ketiga dan matan yang keempat, wa ma kana min mislaini fi kilmataihima fala budda min idghami ma kana awwala kaya'lamu ma fihi huda wa tubi' ala qulubihim wal 'afwa wa'mur tamassala. Baik, matan yang ketiga dan keempat ini menerangkan tentang apabila berjumpa dua huruf mutamathilain ataupun dua huruf yang sama atau serupa yang berbaris kedua-duanya pada dua kalimah, Susi membaca dengan idgham huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua. Sebagai contoh, wa tubi'a ala, itu kalau tidak diidghamkan, tapi kalau ikut riwayat As-Susi, wa tubi' ala fi huda ya'lam ma tusirrun. Jika sebelum huruf pertama idgham mutamathilain terdapat huruf mad seperti huruf mad ya ataupun huruf lin, maka Susi akan membaca dengan tiga wajah pada keadaan tersebut. Yang pertama, dia akan membaca dengan qasr, yang kedua tawassut, dan yang ketiga mad ataupun membaca dengan isbaq. Baik, saya akan sambung dengan matan. Idza lam yakun taru mukhbirin aw mukhatabin awil muktasi tanwinuhu aw musaqqala kakuntu turaban anta tukrihu wasi'un alimun wa aidan tamma miqatu musila. Baik, matan ini menerangkan tentang terdapat 4 sebab yang berlakunya pengecualian untuk membaca dengan idgham. Yang pertama, apabila huruf mutamathilain itu bertemu dengan huruf ta mutakallim. Seperti contoh, kuntu turaba. Apa maksud ta mutakallim ni? Maksudnya ta yang menunjukkan ana ataupun saya. Di dalam kuntu tersebut terdapat dhamir ana. Jadi ianya menunjukkan lafaz saya. Itulah maksud bagi ta mutakallim. Yang kedua ialah huruf mutamathilain. Yang pertama terdapat huruf ta mukhattab. Jadi seperti contoh, afa'al tatukrihu. Jadi di dalam dua kalimah tersebut ta yang pertama ialah ta mukhattab. Baik, seterusnya huruf yang pertama itu bertanwin. Seperti contoh, wasi'un alim. Jadi wasi'un dekat huruf ain tu ada tanwin, jadi tak boleh idghamkan lah bagi Imam As-Susi. Untuk seterusnya, sebab yang keempat ialah huruf pertama itu bertasydid, ataupun kita senang faham huruf itu bersyiddah ataupun syaddah. Seperti contoh, fatamma miqatu rabbih. Jadi mim yang pertama tu ada syiddah. Jadi Susi dia tak baca dengan idgham.
Baik, untuk bab yang keempat, iaitu bab hak kinayah. Saya akan bacakan matan yang pertama dan yang kedua. Walam yasiluha mudmarin qabla sakinin wama qablahu at-tahdiku lil kulli wussila wama qablahu at-taskinu libni kathirihim wa fihi muhanam ma'hu hafsun akhuwila. Bagi bab hak kinayah ini, hak tersebut menunjukkan domir bagi seorang lelaki. Di dalam kaedah nahunya, hak tersebut ialah hak huwa ataupun huruf hu. Jadi hak ini terdapat 4 keadaan di dalam Al-Quran yang membacanya dengan silah ataupun tanpa silah. Yang pertama, terdapat sebelum huruf ha itu huruf berbaris, dan selepas huruf ha itu huruf yang mati. Seperti contoh lahul mulku. Kita tengok huruf ha tu sebelum dia berbaris huruf lam, dan selepas huruf ha itu huruf yang mati. Jadi hukum bacaan dia ialah kita tidak membaca dengan silah bagi semua qura'. Baik, yang kedua, terdapat sebelum huruf ha itu huruf yang mati, dan selepasnya pun huruf yang mati. Maksudnya dia duduk di tengah-tengah di antara huruf yang mati lah kedua-duanya. Sebagai contoh, min husmuhu. Jadi kita tengok huruf ha tu sebelum dia huruf yang mati, dan selepas dia pun huruf yang mati. Hukum bacaan bagi situasi ini ialah tanpa silah bagi semua qura' juga. Yang ketiga, matan ini menerangkan tentang terdapat sebelum dan selepas huruf berbaris. Maksudnya terdapat sebelum huruf ha itu berbaris, dan selepas huruf ha itu juga berbaris. Contohnya, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Jadi hukum bacaan dia ialah silah bagi semua qura' dengan kadar 2 harakat, kecuali apabila terdapat selepasnya huruf hamzah. Huruf hamzah apa? Hamzah qata'. Seperti contoh alam yarahu ahad. Jadi hukum bacaan ini bukan lagi bacaan silah, tapi dia tertakluk kepada hukum bacaan mad munfasil, yakni 4 harakat. Bagi yang keempat, terdapat sebelumnya huruf mati. Terdapat sebelum huruf ha itu huruf yang mati, dan selepasnya berbaris. Bagi Ibnu Katsir, dia membaca dengan silah 2 harakat pada semua tempat di dalam Al-Quran. Manakala Imam Hafs, dia membaca dengan silah juga mengikut Ibnu Katsir, tetapi pada satu tempat sahaja, iaitu pada kalimah atau pada ayat wa yakhlud fihi muhana. Tapi pada kalimah yang lain, Imam Hafs membaca dengan tanpa silah sebagaimana qura' yang lain. Jadi selain daripada yang saya sebutkan tadi, imam-imam yang lain iaitu Al-Bakun, mereka kesemuanya membaca dengan tanpa silah. Jika bertemu dengan semua situasi ini, jadi mereka membaca dengan tanpa silah. Sebagai contoh, fihi huda. Wallahu a'lam bisawab. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.